Iya, kan alhamdulillah, iya, Palestine, tidak suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'alluma ta'lim wa tadhakkur wa tadhakkir wa tanfa wa intifa wa ifadatul istifad. Wahai salatan masuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa lil khair bi ibtigha'i wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi insyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bincangkan, apa tu? Kita akan bincangkan tentang agama Sikh. Agama Sikh. Agama Sikh ini di antara agama termuda lah. Tapi yang lebih muda ialah agama Bahai lah. Agama Sikh ini dia lahir di India, di Punjab, India. Dia adalah rintitan daripada rasa ketidakpuasan hati masyarakat Punjab ini, dan kemudian terhadap agama Islam dan agama Hindu, lantaran daripada pada masa itu penguasaan atau penjajahan British ke India. Oleh kerana orang Islam dan orang Hindu asyik berperang sama sendiri dan bergaduh, akhirnya tersebut telah diambil kesempatan oleh orang-orang British untuk menjajah India. Orang Sikh ni dia, atas kekecewaan itu, dia merasakan bahawa dia tak puatilah dengan kedua agama dan mereka mencipta agama baru mereka berdasarkan kefahaman kedua-duanya, tapi jati diri mereka lebih kepada membebaskan negara mereka dari penjajahan. Sebab itu kita dapati bahawa dia ada logo-logo dalam melambang keperwiraan dan kesatriaan mereka. Dalam konteks itu, pada hari ini kita akan bincang sikit tentang agama Sikh. Ada dua konotasi yang saya akan bincangkan, gambar dia. Ini adalah gambar 10 orang Grand Sahib ataupun pendiri ataupun mereka anggap macam Nabi jugalah dalam konteks orang agama Sikh ini, yang mendirikan atau memperkuatkan pahaman agama mereka. Ini 10 orang daripada Guru Nanak sampailah ke Gobind Singh. Baik. Nampak tak yang ini? Nota saya bagi, nampak tak? Ada dua gambar. Satu PowerPoint, satu nota. Ada nampak tak? Halo? Nampak. Nampak. Okey. Okey, Sikh atau dikenali sebagai agama Sikh bahasa Sikhi berbahasa Punjab adalah sebuah agama monoteistik yang diasaskan oleh guru mereka, iaitu ajaran Guru Nanak dan 9 orang guru lain dari Punjab, India pada abad ke-15. Kita tahu abad ke-15 ni abad penjajahan lah, penjajahan Portugis dan penjajahan British. Agama Sikh adalah agama kelima terbesar di dunia dan lebih 23.5 juta penganut. Tetapi di Malaysia ni dia lebih kurang 50,000 orang sahaja. Namun anutan ini yang didasarkan daripada Sikh yang datang daripada Sanskrit, yang boleh katanya Sikh ini ialah Siha, iaitu murid atau pelajar, lalu warisan dengan perkataan siswa atau siksa yang bermaksud arahan. Agama Sikh bermula di Sultanpur berhampir dengan Amritsar di wilayah Punjab, India. Pengasas ini adalah Guru Nanak yang lahir pada 1469 dan meninggal pada 1539. Agama Sikh percaya kepada adanya Tuhan yang satu yang dipanggil sebagai istilah dia Mawe Guru. Selepas Guru Nanak meninggal, pengganti juga tadi diberi pangkat sebagai guru. Sebanyak 10 orang guru telah mengambil alih tempat beliau secara perlahan-lahan. Mereka ini berakhir pada 1708 selepas meninggalnya Guru Gobind Singh, yang tidak meninggalkan pengganti manusia tetapi meninggalkan satu himpunan skrip suci yang dipanggil sebagai Adi Granth. Skrip ini kemudian diberi nama Guru Granth Sahib. Guru Gobind Singh juga telah menubuhkan sebuah persatuan persaudaraan Khalsa Sikh
dan memulakan pemakaian seragam untuk lelaki dan perempuan Sikh yang taat pada agamanya yang digelari sebagai 5K. 5K. Okay, siapa masuk ni? Okey. Ini adalah gambar mereka, gambar ketiga ke 10 orang guru Nanak yang saya tunjukkan ini adalah guru yang pertama lah, iaitu guru Nanak lah, guru Nanak sendiri. Guru Nanak ni dia mempunyai satu apa ni, kefahaman dia, ataupun dia sebenarnya kalau ikut guru Nanak ni dia nampak tak gambar tu? Nampak. Nampak. Sebab kadang-kadang bila saya jadikan dia PowerPoint dia hilang. Okey, guru Nanak ni yang kat atas sekali tu, yang saya tandakan ni, itu adalah guru Nanak lah. Guru Nanak ni dia sebenarnya agama Islam. Asalnya dulu dia agama Islam. Asalnya dulu dia beragama Islam. Tapi kalau kita baca kan dia punya sejarah dia, terus dia bermula dengan seorang yang bernama Kabir Pantis. Diriwayatkan dalam hikayat guru Nanak, elok disebut juga riwayat seorang tokoh yang merintis kelahiran Guru Sikh. Sebelum guru Nanak ni membawa pandangan dan pendapat beliau, maka ada seorang tokoh dalam kalangan orang Sikh ni dipanggil Kabir Pantis. Okay. Pada awal abad ke-15 di Banaras, India, lahir seorang wanita Brahmin yang mempunyai seorang anak yang rupawan. Atas sebab sesuatu dia memutuskan anak itu untuk diadukan nasibnya kepada Tuhan dengan mengapungkannya di tasik. Diriwayatkan bahawa semasa bayi Kabir letak oleh ibunya dalam bakul tersebut dan dihanyutkan ke sebuah tasik. Di mananya suami isteri Islam bernama Niru dan Nimah menjumpai budak yang ada dalam bakul ni. Dia kalau kita tengok dia macam sejarah Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia menceritakan tentang bagaimana dia seorang ibu ini membiarkan anak dia di tasik untuk menentukan nasib anak dia. Kemudian adalah suami isteri Islam ni jumpa. Okey. Ada dah masuk je. Siapa masuk tu? Kemudian dia pun jumpa. Okay. Kemudian dia beri nama Kabir budak ni. Budak ni namanya Kabir. Kabir dihantar pada seorang guru di Banaras belajar agama Islam dan juga agama Hindu. Kabir ni tertarik dengan ajaran seorang penyair bernama Ramanat dan banyak syair Ramanat dihafalnya. Semasa dewasa, Kabir berkahwin dan mendapat 2 orang anak yang diberi nama Kamal dan seorang lelaki Kamali, perempuan. Oleh kerana minatnya tentang sajak dan syair ciptaan Ramanat yang bertemakan ajaran keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Tuhan, Kabir dijadikan menjadi pembicara gurunya yang menyebarkan ajaran menerusi madahnya. Sewaktu menyaksikan ribuan orang Hindu mandi di Sungai Ganges untuk membersihkan dosa, Kabir bertemu dengan seorang Brahmin. Maka berlakulah dialog antara pendeta Brahmin tentang keesaan Tuhan. Pendeta Brahmin tetap dengan hujahnya dan mempertahankan konsep berbilangan-bilangan Tuhan. Dalam rancak berdebat, pendeta Brahmin tadi kehausan. Lalu Kabir mengambilkan air dari sungai itu dengan cawannya, lalu diberikan kepadanya. Pendeta Brahmin tadi menolak atas dasar Kabir bukan sekasta dengannya. Bagi Brahmin kan, dianggap orang luar sebagai paria lah. Peristiwa ini cukup memberi kesan mendalam terhadap kebencian dia terhadap agama yang mempromosikan kasta. Kabir mula menyebarkan ajaran musyrik sajak-sajaknya dan berjaya menarik pengikut. Apabila Kabir meninggal, berlakulah perselisihan antara orang Brahmin dan orang Islam untuk menuntut mayatnya. Menurut legenda,
semasa diserubung mayatnya terbuka, maknanya tidak ada, yang ada hanyalah kalungan bunga. Banyak hasil ciptaan sajak dan yang diamalkan dan upacara agama orang-orang Sikh hingga hari ini. Syair dia itu dimasukkan ke dalam Grand Sahib ni, buku dia. Kalau kita pergi ke Gurdwara, nanti kalau dia nak sembahyang kan, dia akan duduk sebelah kanan lelaki, sebelah kanan perempuan duduk. Nanti Tok Guru dia akan ke depan dan bunuh kitab besar, itu Grand Sahib. Inilah syair-syair Kabir Pantis dalam ni. Kemudian dia akan guna kayu palm tu, dia akan lompat. Dia akan cerita tentang kebaikan, dia minta macam jadi orang baik dan sebagainya lah. Okey, ini guru Kabir Pantis. Okey. Semasa Kabir umur 30 tahun, lahirlah seorang anak dari keluarga Hindu kasta kesatria dari kampung wilayah Lahore yang diberi nama Nanak. Nanak mempelajari bahasa Arab dan Farsi dan semenjak awal lagi tertarik dengan sajak-sajak ramanat dan menghafalnya. Nanak seorang yang cenderung pada hal-hal kerohanian dan keagamaan. Beliau juga sering pergi ke tempat-tempat sunyi di hutan untuk menghening dan diri dengan mencari pencipta dan bermeditasi. Ketika berumur 30 tahun, iaitu pada 1497 masih, beliau mendakwa dirinya guru setelah mengaku mendapat enlightenment ataupun penerangan semasa meditasi. Meditasi dia macam apa ni, kalau kita tengok sebelum ni ialah Buddha. Dia pun mengaku dia mendapat enlightenment. Aku dia duduk di bawah, dia makan, dia tak makan, dia duduk mengheningkan diri, bermeditasi, kemudian dia enlightenment. Enlightenment dia dapat pencerahan. Di sinilah yang akan berlakunya beberapa pertikaian. Dalam konteks Islam, enlightenment ini ataupun pencerahan ini dipanggil sebagai ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi gelombang itu juga boleh diganggu oleh iblis syaitan. Kalau kita beriman dengan Allah Taala, maka kita akan dapat pencerahan tersebut. Kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah untuk memastikan bahawa kita masih lagi berpaksi kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda itu berlaku selepas kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Tapi kadang-kadang syaitan ini mengganggu kita. Apabila kita angkat diri kita sebagai suci dan juga Nabi, bila kita dapat enlightenment tersebut, kita rasa lain macam. Ini berhati-hati. Kadang-kadang syaitan yang mengganggu kita, sebab untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti berpijak pada syariat. Syariat ni ialah untuk perkara-perkara yang nyata. Kita panggil berpijak di bumi syariat. Walaupun kita berfikir di lapangan hakikat, maknanya orang tasawuf. Jadi sebenarnya orang-orang berhening, orang bermeditasi ni sebenarnya dalam konteks kita ialah dia nak cari ketenangan, dia kena bagian tasawuf. Jadi fiqh dia berbeza orang tasawuf. Macam Wali Songo kan, Wali Songo ada salah seorang daripada kawan dia bernama Syekh Siti Jinar. Tetapi Syekh Siti Jinar ni juga mendapat enlightenment juga, dapat pengertian, dan sehingga kan dia mendapat kelebihan dari Allah SWT dengan beberapa kelebihan-kelebihan. Kan? Tetapi Wali Songo katakan Sunan Kalijogo, dia boleh menukarkan batu emas, dia boleh berdoa pada orang-orang, macam-macam lah berlaku pada wali-wali Songo itu. Dia boleh membuat tiang, dia boleh pokok, dia boleh panggil pokok itu terbang. Ini semua adalah untuk keagungan kebesaran, dan mereka jadikan dia untuk mendekati Allah SWT. Tapi Syekh Siti Jinar ini digunakan untuk tujuannya menarik orang mengikut faham dia wahdatul wujud. Jadi ini apabila Syekh Siti Jinar memberitahu orang awam, sedangkan orang awam berpijak di bumi syariat, dia tidak boleh beraksi orang tarekat atau hakikat. Sebab itu jadi hukum pancung. Mungkin dia benar, tetapi dia tidak sesuai diajar pada orang awam. Macam di Aceh, Nuruddin Al-Raniri juga dihukum bunuh kerana dia mendakwa bahawa Allah Ta'ala berada dalam bajunya. Memang betul. Maksud saya ialah
dalam konteks orang yang mempunyai ilmu hakikat ini, dia kalau cakap, hanya dia saja yang faham. Maksudnya, dia nak beritahu bahawa betapa dekatnya dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah dia membayangkan Allah Ta'ala itu dekatnya itu seperti dalam baju ni, betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila kita menyatakan Allah dalam baju dia, jubah dia, bermakna itu ada unsur mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah hukumnya di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ialah rosak akidah, sebab Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah Ta'ala tidak terikut dengan masa, Allah Ta'ala tidak tercakup dengan ruang dan tempat. Itu apa yang tercakup dengan ruang dan tempat itu makhluk. Jadi Tuhan tidak begitu. Sebab itu apabila dia berkata begitu, dia dihukum pancung dan dihukum bunuh oleh pedang syariat, sebab dia berkata kepada orang awam yang berpijak dengan syariat tetapi dia bicara tentang hakikat. Jadi orang tak faham. Ini kalau anda belajar dalam ilmu tasawuf dan akhlak dan tasawuf adalah dalam kelas anda belajar tasawuf. Tapi dalam konteks hari ini, saya tak, kebanyakan mereka yang yang mendapat ataupun mungkin untuk hak dia saja, tetapi orang pengikut-pengikut dia yang mensucikan dia, apabila dia dapat enlightenment tadi, macam Buddha contohnya. Tapi guru Nanak ni, dia selepas kelahiran Rasulullah SAW, bermakna dia tak boleh jadi Nabi, tapi wali mungkin, Wallahualam. Namun kerana dia tidak boleh menceritakan kepada orang, dia akhirnya membawa kesilapan dalam memahami, dan akhirnya dia mendakwa dirinya sebagai guru telah mendapat enlightenment semasa meditasi. Meditasi macam mana? Meditasi ni ialah bila kita mulailah kita berzikir, kita mulai dan kita akan mendapat enlightenment daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi harus ingat, kita kena betul-betul tulus, ikhlas dan suci. Kalau kita mulai sampai bengkak-bengkak kaki, dahi kita lekuk, tetapi ada dunia lagi dalam diri kita. Contohnya aku ni nak tahajud, orang kata kalau sembahyang tahajud 40 hari tidak tanpa berhenti, aku akan dapat kekayaan luar biasa. Kalau kita sembahyang tahajud 40 hari tanpa berhenti, tapi kita niat nak jadi orang kaya, bukan nak dapat Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada masa inilah syaitan akan cocok. Pada masa inilah dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Taala, dengan godaan syaitan tadi, nak tengok keikhlasannya. Tetapi kalau dia percaya dengan godaan syaitan tadi, akhirnya dia jadi sesat. Betul, ramai saja ulama-ulama yang dahulu menjadi sesat dan matinya kufur kerana kesilapan dalam memahami enlightenment tadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita mendapat enlightenment, pencahayaan Allah, pertama sekali kita tak boleh cerita kat orang. Itu untuk diri kita saja. Kalau kita cerita kat orang, ini kita boleh mesatkan orang. Itu untuk kita saja. Yang kedua, kita tidak akan cuba menentang syariat. Sebab kita hidup di bumi syariat. Makan, minum, kahwin, apa semua kita akan buat benda pelik-pelik. Jadi walaupun kehidupannya penuh kepelikan lah. Ini yang berlaku pada hari ini. Sebab tu mudah saja orang-orang disesatkan. Saya nak beritahu anda, antara kita dengan syaitan atau iblis, siapa lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ni dengan iblis, siapa lebih kenal Allah Taala? Maka yang lebih kenal Allah Taala, Mio, nak jawab? Tak tahu. Iblis kot. Yang lebih kenal Allah Ta'ala ialah iblis. Itu sebab semasa kita dijadikan dulu di alam malakut dalam Jabarut, apabila 7 jenis tanah ini dibentuk dan dibaringkan di atas pembaringan sebelum dimasukkan roh, maka iblis ni tengok aja tanah itu dimolkan, kemudian roh tu ditiupkan. Jadi kita tahu, macam ni manusia. Dia lebih kenal kita. Dan dia lebih berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih awal daripada kita. Jadi untuk dia menipu kita, sebab dia tengok kejadian kita tak tengok kejadian dia, kita tahu dia kejadian dia, tetapi kita tidak menyaksikan kejadian iblis ini. Iblis
menyaksikan kejadian kita. So dia tahu macam mana nak goda kita, nak rosakkan kita. Lebih-lebih lagi dia berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Taala campakkan daripada akhirat, daripada neraka, dan dia kata dia janji dengan segala kekuasaanmu, dia minta tangguh umur dia dimatikan pada hari kiamat, dan dia berjanji bahawa dia akan menyesatkan seluruh anak Adam. Ini menjanji, dan ini janji iblis dan syaitan. Alang-alang aku akan masuk neraka sampai bila-bila, aku akan bawa tentera-tentera aku. So, kebanyakan mereka menyesatkan manusia melalui apabila manusia cuba masuk elemen tarekat ataupun elemen tasawuf tanpa memahami syariat yang sebenar. Kalau dia tidak memahami syariat itu, jadi tak sembahyang, tak puasa. Dia rasa dia dah jadi dirinya terlalu rapat dengan Allah Ta'ala, tidak ada kewajipan bagi dia. Ini masalah. Inilah cabaran yang berlaku, dan lafaz-lafaz yang dikatakan oleh Guru Nanak inilah yang dijadikan sebagai anak murid dia, masukkan dalam kitab suci, termasuklah Ramanat dan juga Kabir Pantis. Itulah ajaran sahib yang ada di semua gurdwara. Guru nak kata di sana tidak akan ada Hindu dan juga Islam sebagai jalan yang saya ikut. Apakah saya tidak ikut jalan Tuhan? Tuhan pastinya bukan Islam dan bukan Hindu. Ialah jalan yang saya ikuti. Gitu. Sebab dia masukkan kebencian melihat Hindu dan melihat Islam. Harus diingat, yang masalahnya ialah penganut Islam. Islam ni tak ada masalah. Hindu ni ciptaan manusia. Penganut dia ada masalah lah. Isi kandungan dia pun dengan berbilangan Tuhan ada masalah. Sebab itu, cabaran kita pada hari ini ialah bagaimana kita nak mengislamkan orang Islam. Kerana ramai di kalangan orang Islam yang nama Islam, bagi akhlak dan budi pekertinya, tingkah lakunya tidak mencerminkan apa dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu akhirnya, kalau kita menganggap bahawa Islam itu, ajaran Allah Ta'ala itulah yang ada pada seorang manusia yang bernama Islam itu, tak boleh. Dia kena merujuk Al-Quran dan Sunnah. Sebab manusia itu memahami Al-Quran dalam pelbagai taraf dan tahap mereka. So, kita jangan ikut manusia, kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Baru kita memahami Islam itu tadi. Tapi kalau ikut itu, dia kata tidak ada Tuhan Islam, tidak ada Hindu, sebab dia tengok Tuhan itu berdasarkan pada pengikut-pengikut dia. Dalam ucapan di atas, jelaslah Guru Nanak mendakwa bahawa terdapat kesalahan pada agama Islam dan kesalahan pada agama Hindu, walaupun dari apa yang kita saksikan dalam ajaran Guru Nanak. Banyak unsur diambil daripada Islam dan juga Hindu. Sebenarnya campur Islam dan Hindu. Dalam konteks ketuhanan, Guru Nanak dia tak, Tuhan tetap satu. Dalam agama ni. Okey. Kita tengok dalam Sikh ini, dia kata dia diajar oleh 10 gurus, 10 orang guru, dan ni Guru Nanak ada founder dia. Gurdwaras ialah langgar atau dia reject kasta sistem dia ni. Dalam agama dia nak untuk mengelakkan tidak berpunya kasta. Langgar ni tempat dia orang berinteraksi. Berinteraksi dan tak kisahlah, dia tak kisah berinteraksi itu kasta di kasta. Dan kitab suci dia dipanggil Grand Sahib. Grand Sahib. Jadi dia ada prinsip dia 5 kes, iaitu Kanga, Kara, Kirpan, Kaca dan juga Cash. Kara itu adalah nanti kita akan tunjukkan gambar dia. Adalah dia punya sikat dia yang dia akan letak di kepala dia. Kemudian ada bagaj dia, Kara, gelang besi dia. Kirpan, dia punya keris dia. Kalau tengok ni, ni keris dia ni. Ni gambar dia. Kemudian kaca, iaitu dia kena pakai seluar dalam yang panjang, dan location itu dia tidak akan memotong rambut kuku rambut dah. Dia tidak memotong rambut, dan dia tetap menyatakan bahawa Tuhan adalah satu dan tidak dia menentang peras penjelmaan Tuhan dalam bentuk patung dan sebagainya. Ini apa yang diajar oleh Sikh, agama Sikh.
Ini tentang kefahaman Sikh. Baik, saya akan teruskan lagi. Guru Nanak dijadikan asas prinsip kepada agama Sikh dapat dimusnahkan sebagai berikut. Dia mempercayai kepercayaan keesaan Tuhan yang disebut sebagai nam itu nama Tuhan dia, dan Tuhan itu tetap satu. Tidak ada kasta, semua manusia sama di sisi Tuhan, kasta mesti dihapuskan. Semua orang tidak memiliki kasta punya hak yang sama atas kehidupan hidup. Untuk itu, dia memperkenalkan 3 perkara. Ini amalan orang-orang Sikh pertama ialah sangat, upacara ibadah bersama. Dia tidak ada ibadah di rumah. Sangat. Dia memang kena beri grand sahab setiap hari, pagi dan petang, atau seminggu sekali datang bila, iaitu dia akan buat ibadah sama. Ibadah dia dengar bacaan buku grand sahab tu lah. Yang kedua pangat. Pangat itu ialah makan bersama untuk raja persaudaraan. Dan ketiga langgar, dapur menyediakan makan untuk semua orang yang datang di Gurdwara. Okey. Jadi dia memang akan datang ke Gurdwara, dengar bacaan grand sahib dulu. Dia bercakap macam itulah. Kemudian dah habis saja tu, mereka akan pergi ke belakang, mereka akan makan ramai-ramai. Dia makan sama-sama. Dia memang kena ada makan. Habis tu dia makan dan dia disediakan dapur mana untuk tolong orang semua. Dia tak ada kasta-kasta lah. Dia panggil ada 3 sangat, pangat, langgar. Sangat ialah pergi beribadah bersama-sama. Lepas tu dia ada pangat, makan bersama-sama. Langgar, dapur iaitu disediakan tempat makan untuk menolong semua orang. Dan semua boleh makan dekat situ. Hanya ada 3 perkara dikenalkan oleh Guru Nanak. Okey. Ada 10 orang Guru Nanak. 10 orang Guru Nanak. Ada 10 orang guru lah. Okey. Guru Nanak satu dia. Okey, kita tengok. Ini adalah yang saya cakap tadi. Cash, tak boleh potong rambut. Kanga, sikat. Kara, gelang tangan kanan. Karpan, pisau kecil. Dia rambut je lah. Ada yang agak ekstrim, segala bulu yang ada di badan dia takkan potong. Tak dapat bayang kan. Tapi yang ini dia hanya rambut saja. Kuku boleh, bulu lain boleh potong. Tapi rambut. Tapi saya tengok ramai bagi kalangan orang Sikh pada hari ini dah tak ikut dah. Terutama yang dia peguam-peguam tu kan sing. Kadang-kadang dia pangkat dia tebun dalam rambut pendek je. Tak follow pun. Dia tak follow sangat. Okey, kemudian tempat sembahyang agama Sikh dipanggil Gurdwara emas adalah Gurdwara Hamidir Sahab di Amistra, India merupakan tempat suci bagi penganut Hindu. Okey, ini adalah nama-nama dia. Nama merupakan senarai guru Sikh. Yang pertama ialah Guru Nanak, umur 69 tahun, pengasas agama. Kemudian Guru Anad Dev, umur dia 48 tahun meninggal. Guru Amar Das, meninggal umur 95 tahun. Guru Ramdas, jadi dia adalah umur 46. Dia lah membina kuil emas. Itu Gurdwara yang ada di Mestra. Guru Arjan, mati pada umur 43 tahun, yang penulis Adipen. Yang ke Arjan Dev. Yang ke-6 Guru Har Gobind, pembawa miri dan kiri. Ini dia punya apa? Kelebihan dia, kebitaraan dia lah. 58 tahun meninggal. Ini dia membawa apa? Beberapa prinsip-prinsip baru dalam orang-orang dalam agama. Dia sebab seorang ada kesemuan, ada yang mati sebab berperang, melawan British dan sebagainya. Guru Harrai. Guru Harrai mati umur 31 tahun. Guru Har Krishnan mati umur dia kecil lagi. Dan kemudian Guru Tan Badur mati umur 54 tahun. Last sekali ialah Guru apa nama, Gobind Singh, iaitu mati umur 41 tahun. Ini adalah guru-guru dia dan dia bukan terhad bagi bangsa Punjab saja. Siapa yang mampu membaca dan memahami isi kandungan
Sri Granth Sahib dan mengikut kod etika amalan Sikh boleh menganut agama ini. Upacara masuk agama ini dipanggil Amat Sri Sacha yang bermula dengan 5 kasya, memohon supaya seorang itu masuk ke dalam persatuan atau brotherhood culture. Lepas itu mereka yang ingin masuk agama ini harus minum air amis sejenis air madu yang digaul dengan kirpan. Semasa digaul kelima lekas sudah akan dibaca 5 bahis yang suci. Jadi kan kita ada kes hari tu yang bila ada orang Malaysia ini kahwin dengan orang penjaga gul hoki India dan dia adalah beragama Sikh. Oh, kita kena check dulu lah kalau dia betul-betul, sebab tak ada bukti sampai sekarang ni. Dia kata dia hanya datang kerana menghormati saudara dia. Di dalam agama Sikh ini, sebab dia di agama Sikh ni susah nak pergi agama lain kecuali agama Kristian lah. Sebab dia dalam kotak akidah dia kata dia adalah Tuhan yang satu. Cuma dia kena jadi brotherhood tadi. So kalau perbuatan yang ditayangkan di dalam agama sebenarnya sebahagian daripada proses brotherhood, bermakna itu adalah proses dia untuk nak masuk dalam agama Sikh. Sebab tu cara untuk masuk ke agama Sikh ialah iaitu dia kata tak kisah orang lain mengikuti kod amalan Sikh yang 4 itu serta memahami isi kandungan Granth Sahib yang terbaca je Granth Sahib tu. Lepas dia guna bahasa lama dan itu dipanggil Amrit Sanchar. Inilah dipanggil semacam mana nak menganut agama dia, proses dia. Dan kalau dia ikut proses ini maka dia keluar dari Islam dan dia akan dibacakan ada 5 jenis bahan tadi dah yang kita tengok dari 5 kasyar. Jadi dan juga mereka akan diberi makan sejenis minuman ambil dan sejenis air madu yang digaul dengan kirpan. Semasa digaul kelima kasyar akan dibaca 5 bahis kepada makanan tersebut untuk ini. Itu inilah 5 dia. Dia seperti membaptiskan agama Kristian lah. Jahib Sahib, Japji Sahib, Tas Pashat Sabi, Panci Kapui, Anad Sahib. Ini adalah yang kena dibacakan mantra-mantranya kepada makan tersebut sebelum orang itu masuk agama Sikh. Okey. Cara dia dengan pertama air dituang ke tapak tangan kanan dan diminum oleh setiap orang yang masuk agama ini. Kemudian air direnjiskan sebanyak 5 kali pada mata dan kepala mereka. Akhir sekali ialah calon minum air ini dari mangkuk hingga habis. Dia kena minum lah. Maka dia masuklah agama itu. Okey. Saya ingin ceritakan tadi balik. Guru Nanak pengasal, guru adat Sikh ini adalah yang menggantikan Guru Nanak sebab Guru Nanak masih hidup dia tunjuk. Kemudian Guru Amar ni. Guru Anat ini tunjuk. Kemudian Amar Das yang paling tua sekali ini, dia adalah kebitaraannya memperjuangkan hak asasi manusia, mentangkal sistem kasta. Guru Ramdas ini membangunkan Amisar sebagai tempat suci agama Sikh, membuat dasar memutuskan hubungan dengan Hindu dan juga Muslim, tujuan menjadikan agama Sikh agama bebas dari sebarang pengaruh. Kemudian yang kelima, Guru Arjan Dev, pembina Gurdwara Kuil Emas di Afghanistan bernama Amir Dir. Siaplah dia berjaya menyiapkan. Bukan senang nak buat mahal atau besar kalau kita tengok dalam gambar ni. Sekejap dia tak respon. Okey, kita set dia. Okey ni. Ni. Ini adalah gambar ini adalah emas betul
Ini emas betul ni dekat Amritsar ni. Amritsar ini, ini memang emas betul ni. Ini tempat suci mereka. Guna nak kubur-kubur guru-guru dia dekat sini lah. Dia akan sampai sembah sebab dia anggap macam Nabi juga. Jadi ini emas betul ni. Ubah dia emas semua, ketulan emas betul. Ini memang jaga betul lah. Ini tempat suci dia lah. Ini Guru Ramdas lah yang bangunkan Amritsar tadi. Guru Arjan tadi buat kuil. Ni emas di Amritsar. Dan juga memberi nama Hari Medal Rumah Tuhan. Ada pintu di Gua Emas dibina menghadap 4 penjuru utara selatan timur barat. Dan dia terbuka pada semua sahaja. Kemudian Hargobind, Guru Hargobind memperkenalkan pasukan tentera di kalangan orang Sikh untuk menahan agama Sikh yang diceroboh. Masa ni dia banyak berperang dengan penjajah. Kumar Rai ciptakan keamanan. Guru Har Krishnan menggantikan ayahnya Har Rai. Termasuk umur 5 tahun tetapi tak sempat buat sembarang perbuatan kerana mati dan usia muda. Kemudian Guru Tan Badur bekerja keras untuk bersatu dengan kaum Hindu dan memerangi orang Islam dan mengambil sikap keras dan berperang dan sehingga dia sendiri terbunuh dalam peperangan. Dan yang ke-10 ialah Guru Gobind Singh, seorang yang dianggap paling berbakat sebagai pemimpin dalam mengatasi sembarang krisis yang dialami dengan biasanya. Dia memperkenalkan konsep Khalsa dan menciptakan Adigram dan guru terakhir dan abadi kata dia, sebab dia semasa mati tak tunduk siapa-siapa. Tak tunduk siapa-siapa yang menggantikan dia. Ini juga adalah contoh. Satu kalau kat Malaysia, bentuk dia bukan macam ni lah. Bentuk dia macam ni. Tak payah. Okay. Ini adalah Adigram Sahab lah. Okey. Kemudian ini adalah sebahagian daripada adat-adat penganut agama Sikh. Adat-adat penganut agama Sikh. Simbol agama Sikh ini, itu ada simbol agama Sikh kalau kita tengok dalam gambar ni. Kita tengok ni gambar. Dalam tu pun ada. Itu adalah simbol agama Sikh. Simbol agama Sikh. Dia di mana-mana saja kita nampak itu adalah tanda dia adalah agama Sikh. Adat istiadat penganut agama Sikh, adat istiadat bermula dari sejak kelahiran sehingga kematiannya penganut agama Sikh. Pemberian hadiah merupakan amalan biasa untuk menyambut kelahiran bayi. Pemberian nama merupakan acara penting dari sebagai namharan. Di sini bayi yang baru lahir akan diberikan nama selepas Garsi membacakan ardas. Dia macam kalau kita azan kan, tapi dia ada dia punya grand sahab, dia akan baca. Dia punya sami dia baca pada budak ni. Dan dibacakan dia, dan itulah anak dia. Baru boleh pergi nama. Kemudian kitab mereka daripada Sri Guru Grand Sahab akan dibuka secara gambang. Baik akan dinamakan mengikut huruf pertama dalam muka surat tersebut. Dia buka saja, tengok apakah ni, letak nama daripada awal tu. Ini pahaman dia lah penganut. Tapi sekarang dah moden juga. Parti dia je. Sebab dia ada persaudaraan tu, dia tak nak lari. Baik itu juga akan dinamakan huruf pertama dalam muka surat tersebut. Nama akhir untuk penganut Amsab ada berbeza mengikut jantina. Sing untuk lelaki, menandakan perempuan ialah kaur. Sing bermaksud sing, kaur bermaksud puteri. Yang ada berjenis kor, itu maknanya sing tu, bagi perempuan. Bila seorang remaja lelaki mencapai umur 11 hingga 16 tahun, dia akan mulai satu upacara yang memakai serban. Upacara yang dipanggil sebagai dastar bandah. Biasanya dilakukan oleh para agama Sikh yang dipanggil krati atau ketua masyarakat. Bagi seorang Sikh, perkahwinan adalah suci dan mereka percaya akan sistem monogami. Dia tak ada poligami. Kahwin seorang saja, kahwin ramai-ramai. Dalam agama mereka, perceraian adalah mustahil dan tidak dibenarkan. Walau begitu, perceraian boleh dilakukan di mahkamah sivil. Kalau bercerai untuk agama, tak boleh. Ini bilangan. Ada 26 juta penduduk Sikh, 75% mereka di India, dan dari India tu 60% tinggal di Punjab,
India, itu 2/3 dari penduduk negeri Punjab. Tempat lain ialah di Harian, di Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Rajasthan, Uttar Pradesh. Ini tempat-tempat yang ada mereka di Delhi dan berhijrah ke Kanada, di United Kingdom, Amerika Syarikat, Timur Tengah, Afrika Timur, Asia Barat, New Zealand, Australia. Ini adalah yang agama Sikh lah. Apakah perayaan agama Sikh? Sama ialah Baiksyaki. Baiksyaki ini adalah perayaan agama Sikh. Agama Sikh ini iaitu di mana mengingati kelahiran Khalsa dalam kehidupan orang Sikh. Ia jatuh pada bulan April dan ucapan pembaptisan kanak-kanak Sikh akan disebut sebagai Amrit yang diadakan di Gurdwara. So, lelaki ada kedatangan Singh dan perempuan akan dipedakaur. Yang kedua ialah Diwali. Diwali pada dasarnya ada perayaan Hindu di Pabali, tapi di Umbaswai bagi mengerti hari pembebasan Guru Hargobind Singh, Guru ke-6 dan Senarai dari penjara, dan juga bagi memperingati Guru Nanak. Di Malaysia terdapat 119 setakat hari ini. Gurdwara dan setiap Gurdwara ditakbir secara berasingan dan setiap jawatankuasa setempat. Pada tahun 1988, wujud sebuah badan yang diberi nama Majlis Guru Malaysia. Tujuan menyelaraskan dan mempertingkatkan tahap keberagaman orang Sikh. Okey, bagaimanakah Islam bagaimanakah Islam memahami atau neraca Islam terhadap agama Sikh? Kelahiran agama Sikh berkaitan rapat dengan keadaan sosio budaya dan politik semasa penghujung abad ke-15 dan abad ke-16. Dua buah agama yang tidak disenangi oleh Guru Nanak. Pendiri agama Sikh ialah Hindu, agama asal tanah besar Cina dan tanah besar India, dan Islam yang sudah lama bertapak di kukuh lebih 300 tahun lamanya. Seruan Nanak bukan Hindu dan bukan Islam, jangan membayangkan sikapnya terhadap kedua agama tersebut. Jadi berkuat dengan cita-cita untuk mendapatkan sebuah negeri khusus untuk kaum Sikh. Agama Sikh mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan dia Esa. Agama Sikh mengakui Tuhan dia Esa dan sebut 6. Malah ada yang menyebut bahawa anak-anak saya menyebut dengan kata Khaliqul Haq, itu pencipta yang hak, bagi menjelaskan keesaan Tuhan. Menurut satu riwayat, Guru Nanak mempelajari ilmu-ilmu agama yang pernah berkunjung ke Mekah dan Madinah. Jadi dalam Ma'idah berkata dalam akidah agama Sikh menyamai agama Islam. Ini dicatatkan dalam pembentangan Wami pada 1999, Gerakan Agama dan Pemikiran. Pegangan orang Sikh terhadap konsep kitab suci Guru Granth Sahib yang disebagai sebagai internal, itu abadi, adalah meniru orang Islam terhadap kitab suci Al-Quran Karim. Dan oleh yang demikian konsep yang dibikin juga konsep tiada guru lagi selepas guru ke-10 cukuplah, dengan kehadiran Guru Granth Sahib juga meniru apa yang ada dalam khatam nubuwah yang ada dalam di kalangan yang ada pada Rasulullah SAW. Demikian juga 5 perkara yang menjadikan rukun keagamaan orang percaya ada kemungkinan meniru 5 rukun Islam. Jadi inilah dia dalam agama Sikh, dia dalam konteks kehidupan manusia, dia dipengaruhi agama Hindu. Kepercayaan agama Sikh terhadap tanasuk, iaitu the recognition, ini penjelmaan semula, kelahiran semula, seperti yang terdapat dalam agama Hindu, iaitu samsara. Dan akidah mereka dipercayai roh setiap guru berpindah dari seorang guru ke guru, dipercayai. Dan mempercayai agak konsep karma. Ini di antara kepercayaan orang-orang Hindu yang kita tahu, dan kepercayaan orang Hindu inilah yang semuanya meniru apa yang ada dalam Islam dan agama Hindu. Okay. Ada siapa nak tanya? Senyap je nampak. Apa? 3-12 orang kan? Okey. Apa itu, saya ingin menjelaskan tentang latihan yang anda kena buat lah. Latihan yang anda kena buat. Begini. Sekarang kita menggunakan pendekatan, saya dah baca semalam, bagaimana teknik kita akan diuji di dalam peperiksaan kita. So, kita menggunakan continuous
continuous assessment, iaitu penilaian berterusan. Sebab itu buku 11 ada ujian. Anda akan melalui 6 ujian secara online, iaitu kuis objektif yang akan membincangkan CLO 1 dan 2 sahaja. Nah, kalau anda tengok, okey. Jadi hari ini ada, minggu depan pun ada. So maknanya kita akan nampak kita lagi dua, iaitu ujian objektif untuk memahami asas agama tersebut. Saya dah keluar dari pukul 11. Mau jawab di dalam online. Dah ada masa 30 minit saja untuk jawab. Daripada pukul 11.10 minit hingga 11 malam ni. Tapi bila anda masuk, anda hanya ada 30 minit untuk jawab 10 soalan tersebut ABC. Dan dia akan send kepada anda. Okey. Yang kedua, kita ada tugasan individu dan tugasan kumpulan. Okey. Tugasan individu. Tugasan individu, tajuk yang anda dah pilih, anda kena buat dua benda. Dua benda. Pertama, ialah anda kena buat esei tajuk yang anda pilih. Anda kena buat esei. Sekurang-kurangnya 7 ke 10 muka surat. Tadi tu. Tajuk tadi tu. Untuk tugasan video, ialah anda buat rakaman anda yang anda tulis tadi, anda ringkaskan jadi 4 ke 5 minit. Rakaman anda, rakaman diri anda bercakap sendiri. Mic. Kemudian, lepas anda dah rakam guna anda punya handphone tu, anda upload di dalam grup FB, grup peribadi yang dah masuk tu. FB grup peribadi yang dah masuk tu. Itu saja. Tak ada bentang-bentang. Anda letak je dulu. Kalau anda tak boleh, anda pergi FB group tersebut, anda buat live kat situ untuk diri anda, automatik dia akan terakam kat situ. Anda perlu mengutarakan assignment tulisan peribadi anda yang anda pilih tajuk tu dalam video anda, tetapi tak boleh lebih daripada 5 minit. Macam mana nak urai, nak berterangkan pada tajuk yang anda pilih. Itu adalah tugasan individu. Tugasan kumpulan. Setelah anda dan kumpulan anda telah memilih tajuk, anda kena, satu ialah anda kena buat tulis anda punya hasil tadi, buat PDF dan email kepada saya. Yang peribadi tadi pun email juga kepada saya, buat PDF yang anda tulis. Namun untuk kumpulan anda kena bentang live dalam sini. So anda buat PowerPoint tadi, jadikan dia PowerPoint, katakan slide anda ada 10 ke 11. Kemudian anda akan dapat tarikh pembentangan anda, satu grup 20 minit ke 30 minit. Jadi anda akan bentang. So anda email kat saya PowerPoint tu, saya akan paparkan di sini dan anda kena bentang. Online dengar, anda kena cakap, dia terpapar kat situ, anda kena bentang. So anda akan markah kat situ. Jadi maknanya di sini ialah untuk kumpulan, pembentangan kumpulan secara dalam talian, satu, dan juga jadikan dia penulisan esei apa yang anda bentangkan dalam kumpulan. Baru hantar. Okey. Yang individu tu hantar minggu Minggu berapa? 10 ke 12? Tak ingat. 10 Sebelum 10. Sebelum 10. Yang grup tu hantar sebelum minggu last. Yang grup tu lepas saja anda bentang, kalau ada pembetulan kena betulkan assignment tu, dah kena hantar 2 minggu sebelum 3 hari bulan 3. Okey. Sebab 3 bulan 3 adalah tarikh terakhir saya kena bagi markah kepada fakulti dan tidak ada final exam lah. So anda kalau nak tahu markah anda, anda hanya boleh tahu 60% saja markah anda. Iaitu melalui ujian kuis ini ada 60 markah, ada 6 kuis.
So anda tengok nanti bila akhir anda tahu markah anda. Per 10, per 60 ke berapa. Per 10, per 10, per 10, 10. Tapi untuk bertulis apa semua tadi adalah, itulah final yang saya akan jaga. Dan anda tahu markah anda, kecuali saya telah terpapar di apa masa final exam tu, dia dapat besar. Jadi 40% tu tak tahu. Anda tak akan tahu selagi tak dapat final. Anda boleh tahu 60% saja daripada markah anda. Soalan lain? Ustaz nak tanya, kalau video tu kalau kita masuk dalam YouTube, kita bagi link je ke Ustaz, tak boleh ke? Anda bagi link tu, akan keluar lah. Mungkin tak ada masalah. Anda jadikan masuk ke dalam YouTube, anda bagi link tu masuk dalam FB group. FB Jangan masuk dekat group tau. Sebab FB tu saya akan jadikan dia sebagai bukti. Jadi kemudian baru yang itu yang saya akan masuk. Jangan macam pada grup dia akan di-delete bila habis nanti. Pergi dekat grup perbanding agama, masukkan link tu kat situ, nanti dia akan keluar anda punya ni. Tulis nama anda, apa, tajuk apa, lepas tu letak link. Nanti saya tahulah, saya bagi markah kat situ. Okey, Ustaz. Terima kasih. Alright, ada apa soalan lagi? Ustaz, saya nak tanya. Silakan. Pasal agama Sikh, betul ke diorang ni teroris sebab pernah bunuh Perdana Menteri diorang sendiri? Teroris? Jadi gini, di kebanyakan agama-agama, hampir semua agama-agama di dunia, dia ada satu dipanggil sebagai golongan ekstremis. Golongan ekstremis ni ialah mereka yang terlalu taksub, yang memahami, yang salah faham tentang agama mereka. Sebab agama Sikh ini dia lahir daripada kebencian terhadap dua agama, iaitu agama Hindu dan agama Islam. Tapi oleh kerana agama Hindu itulah yang memonopoli agama orang India dan juga kepimpinan India. Orang Islam ni hanya di selatan. Iaitu bila dia anti, adalah perkara yang menyebabkan orang-orang Sikh ini tidak dapat apa yang kerajaan dia bagi, maka dia adalah jihad bagi dia, fahaman dia lah untuk membunuh orang tersebut. Kita tak boleh anggap sebagai teroris, kita anggap sebagai ekstremis agama kerana dia tak faham tentang agama dia. Sebab semua agama ini asasnya mereka nak buat kebaikan. Dia tak ada nak ajak keburukan. Yang berbezanya akidah. Mungkin walaupun dia buat baik apa semua, tapi akidah salah tetap salah lah. Dalam konteks mereka mengajak kebaikan, tak ada masalah. Yang menjadi perbezaannya ialah akidah. Jadi oleh kerana itulah yang menyebabkan orang-orang ini boleh sampai jadi teroris. Tapi agama Sikh ini terkenal dengan agama yang mencintai negara. Dia berperang menentang penjajah ni luar biasa. Sebab itu kita tengok bila sahaja dia dijajah oleh British dan agama orang Sikh jadi tentera British pada masa, sebab dia tahu orang sini ada orang yang paling taat dan cintakan pada negara. Orang British jadikan orang Sikh ni tentera yang menjaga tanah orang-orang India, tanah air mereka, tetapi pada masa itu dia dijajah oleh orang British. Orang British mempergunakan kesetiaan orang-orang Sikh ini. Orang Sikh ini berjuang untuk selamatkan tanah air, tapi sebenarnya yang dapat nama adalah orang orang British. Sebab itu bila dia tengok, dia bawa tentera ni pergi ke Malaysia untuk membantu menentang Jepun dan sebagainya. Sebab dia tahu orang-orang Sikh ni ada orang yang paling taat dan cinta kepada negara. Cuma yang problemnya teroris itu ialah kesalahfahaman terhadap tuntutan agama mereka. Okey? Ada soalan lain? Siapa nama ni? Siapa nama? Ada soalan lain?
InsyaAllah tak ada dah kot. Dah tak ada dah? Allah. InsyaAllah. Okey, kalau gitu saya ingat itu saja untuk hari ini. 11-10 minit kan kita akan jawab ujian. Ada ujian dia 30 minit saja. Dan saya akan memberikan jadual pembentangan nanti. Sekarang ini adalah minggu ke berapa? Minggu ke-8, 9. Ni minggu ke... minggu ke-8. Oh, 8. Eh, Ya betul. Jadi kita ada 2 minggu lagi untuk ada pembentangan. Untuk penghantaran tugasan individu dan kemudian ialah pembentangan kumpulan. So, saya akan bagi settlekan kelas kita seterusnya. Okey? Ada apa lagi? Baik. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya mohon ampun dan maaf kerana terkesan dan salah kata. Terima kasih banyak-banyak. Semoga keberkatan dan kerahmatan. Semoga Allah telah memberkati dan